Ramai mengenali Norlia Ghani sebagai primadona yang telah mencorakkan dunia seni tanah air selama berdekad-dekad. Wajahnya yang tenang, senyumannya yang manis, dan lakonannya yang mengesankan menjadikannya antara pelakon wanita paling disegani di Malaysia. Namun di sebalik ketenangan itu, ada duka yang lama dipendam. Selama bertahun-tahun, beliau memilih untuk mendiamkan diri bukan karena tidak ingin berkongsi, tetapi karena setiap kata tentang insan yang telah pergi adalah duri yang menggamit kembali segala luka lama. Kini, pada usia yang semakin senja, Norlia akhirnya memecahkan kebisuan itu. Dan buat pertama kali, dunia mendengar suara hati yang telah lama disekat oleh kesedihan mendalam. Segalanya bermula pada suatu hari yang kelam hari, di mana suaminya tercinta, Ramli Ismail, menghembuskan nafas terakhir. Ramli bukan hanya seorang suami, tetapi sahabat seperjuangan, tulang belakang, dan tempat beliau menumpang kasih serta semangat. Pemergian Ramli bukan sahaja meragut seorang insan dari hidupnya, tetapi turut menghapuskan bahagian jiwanya yang paling tenang. Dalam satu temu bual eksklusif yang penuh emosi, Norlia berkata dengan mata berkaca, "Orang nampak saya terus kuat, terus bekerja. Tapi mereka tak tahu, malam-malam saya penuh dengan tangisan. Saya masih tidur dengan bantal peninggalan arwah." Selepas pemergian Ramli, hidup Norlia berubah dalam diam. Walaupun masih tampil di kaca televisyen, tubuhnya mula menunjukkan tanda-tanda keletihan. Beliau tidak lagi seceria dahulu. Di sebalik makeup dan lensa kamera, tubuh Norlia menyembunyikan pelbagai penyakit yang perlahan-lahan merobek kekuatan wanitanya. Penyakit kencing manis, tekanan darah tinggi, serta masalah jantung mula singgah satu demi satu, seolah-olah menggambarkan betapa beban emosi yang dipikul selama ini juga menular menjadi beban fisikal. Apa yang menjadikan kisah Norlia lebih mengesankan ialah kekuatannya untuk terus bertahan. Dalam keadaan tubuh yang semakin lemah, beliau tidak pernah meminta simpati. Sebaliknya, beliau terus berlakon, menyampaikan message-message bermakna melalui watak-watak yang dilakonkannya. Dalam drama-drama yang menyayat hati, suara dan wajahnya yang mengalirkan emosi itu bukan semata-mata lakonan, ia adalah pantulan dari jiwa seorang wanita yang telah kehilangan, namun memilih untuk tidak kalah. Saya bukan nak dunia tahu saya sakit atau bersedih, tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk saya bercakap bukan kerana saya lemah, tetapi kerana saya mahu orang tahu bahwa setiap seniman juga manusia. Kita menangis, kita jatuh, kita sakit, ujar Norlia dalam satu sesi penceritaan bersama media tempatan. Ungkapan ini menjadi titik mula kepada kesadaran ramai bahwa di sebalik kehidupan glamor seorang artis, terdapat banyak cabaran, kesunyian, dan pengorbanan yang tidak pernah diberi tempat dalam sorotan kamera. Satu detik paling menyentuh hati dalam pendedahan beliau adalah ketika Norlia menceritakan tentang mimpi yang sering dialaminya. Dalam mimpi itu, arwah akan datang. Dia duduk di sisi saya, pegang tangan saya, tapi bila saya nak bercakap, dia hilang. Saya terjaga dengan air mata, katanya, sambil memeluk erat kain tudung yang sering dipakai arwah. Detik ini membuatkan para wartawan yang hadir turut menitiskan air mata, kerana apa yang terungkap bukan sekadar kehilangan, tetapi juga kerinduan yang tiada penghujungnya. Norlia Ghani, bukan hanya pelakon, beliau adalah lambang ketabahan wanita Melayu. Dalam dunia hiburan yang sering mendewakan kemudaan, beliau berdiri megah sebagai bukti bahwa bakat sejati dan jiwa yang kuat akan sentiasa dihormati. Beliau adalah suara kepada generasi wanita yang terus berjuang walaupun kehilangan cinta, kesehatan, dan kekuatan fisikal. Bukan sedikit pengorbanan yang beliau lalui. Ramli Ismail bukan sahaja pasangan hidup, tetapi juga insan yang paling memahami selok-belok kehidupan Norlia sebagai seniman. Apabila Ramli sakit, Norlia menjaga tanpa keluh, tanpa tidur yang lena, hanya dengan doa agar suaminya terus diberi kekuatan. Tapi takdir menentukan sebaliknya, dan apabila jasad Ramli disemadikan, Norlia turut menguburkan sebahagian daripada dirinya, bahagian yang tidak akan pernah sama lagi. Sejak itu, kehidupannya menjadi lebih senyap.
Beliau lebih banyak menghabiskan masa di rumah, berzikir, membaca Al-Quran, dan mengenang kenangan bersama arwah. Namun yang mengagumkan, Norlia tidak pernah berhenti memberi inspirasi. Beliau masih menyokong pelakon-pelakon muda, memberi nasihat, dan sekali-sekala menerima watak yang benar-benar menyentuh hatinya. Apa yang jarang diketahui ramai, ialah Norlia juga semakin aktif dalam kerja-kerja kebajikan. Dalam diam, beliau menyumbang kepada rumah-rumah anak yatim, mengadakan majelis tahlil, dan membantu golongan artis veteran yang kurang bernasib baik. Bila saya sakit, saya tahu rasa itu, jadi saya tak nak orang lain tanggung derita yang sama tanpa bantuan, katanya dalam satu sidang tertutup. Kata-kata itu menggambarkan betapa besar hatinya, walaupun sendiri menanggung derita, beliau masih ingin memberi, dan dalam segala kekuatan yang ditunjukkan, satu perkara yang tidak pernah pudar dalam dirinya ialah cinta terhadap arwah Ramli. Di setiap temu bual, nama Ramli tetap disebut, di setiap doa, Norlia masih menitipkan harapan agar suatu hari nanti mereka akan bertemu semula di alam yang lebih abadi. Cinta yang tidak ditulis dalam novel, tidak dilakonkan dalam drama, tetapi wujud sebenar dalam hidup seorang wanita bernama Norlia Ghani. Kisah beliau bukan sekadar kisah kehilangan. Ia adalah kisah perjuangan seorang istri, seniman, dan insan yang diuji berkali-kali, namun tetap berdiri. Dalam dunia yang serba laju dan penuh tekanan ini, kisah Norlia mengingatkan kita bahwa ada nilai dalam kesetiaan, dalam kenangan, dan dalam kasih yang tidak pernah padam walau masa terus berjalan. Pagi di rumah kecil Norlia di pinggir Kuala Lumpur biasanya bermula dengan bunyi cerek air mendidih, aroma kopi pekat yang dibuat dengan tangan sendiri, dan radio lama di sudut dapur yang memainkan lagu-lagu klasik P. Ramlee. Dalam suasana itu, bayangan Ramlee masih terasa hidup seolah-olah lelaki itu hanya keluar sebentar, dan akan kembali mengetuk pintu bila-bila masa. Ramlee suka sangat lagu Getaran Jiwa. Katanya suatu pagi, jari jemarinya memegang cawan porselin yang sudah sedikit retak di bibir. Itu cawan kegemaran arwah. Katanya lagi, beliau tidak pernah sanggup membuangnya, walau retak itu makin membesar. Setiap kali melihat cawan itu, dia seperti mendengar semula suara suaminya ketawa, menyapa, berseloroh tentang lakonan mereka di masa muda. Kalau Norlia berlakon jadi istri orang lain, dia cemburu juga, katanya, sambil ketawa perlahan, namun matanya redup, rasa rindu menyelinap ke setiap perkataan. Di dinding ruang tamu, tergantung bingkai gambar mereka berdua di zaman muda Norlia dalam kebaya biru muda, dan Ramlee dengan rambut disikat rapi, senyuman hangat. Gambar itu sudah kekuningan, tapi tak pernah ditukar bingkainya. Itu gambar terakhir sebelum dia jatuh sakit, katanya, suaranya makin sayu. Malam itu dia peluk saya kuat-kuat dan cakap, kalau esok abang tiada, jangan sedih lama-lama. Tapi mana mungkin saya tak sedih. Perincian kecil, seperti cara beliau masih membiarkan sebelah katil kosong, masih menyediakan 2 cawan teh setiap pagi, bahkan masih menyusun baju suaminya di dalam almari, kesemuanya menunjukkan bahwa cinta Norlia terhadap Ramlee bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap perbuatan hariannya. Ia hidup dalam rutin, dalam kebiasaan yang tidak pernah diputuskan, walaupun masa berlalu. Dan dari situ, watak Norlia bukan lagi sekadar pelakon legenda, beliau menjadi seorang istri, seorang wanita biasa yang terluka, namun tetap memilih untuk terus menghidupkan kenangan. Ketika beliau bercakap tentang penyakitnya, tidak ada keluhan. Ini semua ujian. Saya anggap ini cara Allah mendidik hati saya supaya sentiasa ingat padanya. Katanya tenang, tangannya kerap memegang tasbih kecil yang dibawa kemana-mana. Bila jantung saya sakit, saya pegang tasbih ini kuat-kuat. Saya bayangkan Ramlee duduk di sisi dan baca surah Yasin macam dia selalu buat dulu. Detik itu, suasana menjadi hening. Wartawan yang hadir tidak lagi bertanya. Mereka hanya mendengar. Karena dalam setiap baris kata Norlia, ada jiwa yang terbuka, ada luka yang ditunjukkan dengan penuh berani. Dinding biliknya juga dipenuhi dengan nota-nota kecil.
Ayat-ayat motivasi tulisan tangan, gambar-gambar kenangan, malah ada satu surat cinta tulisan tangan Ramli bertarikh tahun 1978. Surat itu dilaminasi dan dilekatkan di sebelah cermin meja solek. Dia tulis masa kami baru bergaduh besar. Saya nak tinggalkan industri lakonan, tapi dia pujuk. Katanya, dunia perlukan Norlia. Kata-kata itu, saya pegang sampai hari ini. Norlia tidak menyalahkan sesiapa atas kesepiannya hari ini. Sebaliknya, beliau menyambut kesunyian itu seperti sahabat. Kesunyian yang membolehkan dia mendengar semula suara hatinya, menghargai kenangan, dan mendekatkan diri dengan Pencipta. Namun yang lebih menyentuh ialah bagaimana beliau menyemai kasih sayang itu kepada orang lain. Seringkali, anak-anak jiran datang bermain di halaman rumahnya. Beliau akan duduk di buaian kayu, membaca cerita dongeng, atau mengajar mereka menyanyi lagu lama. Saya rasa tenang bila rumah riuh dengan suara anak kecil. Macam dulu, masa Ramli masih ada. Watak Norlia hidup melalui mata mereka yang pernah mendekatinya. Seorang jiran, Makcik Zainab, pernah berkata, Norlia tuh luar nampak biasa, tapi dalam hati dia, Allah saja yang tahu. Dia baik sangat, tak pernah tolak orang susah. Cerita ini juga dikuatkan oleh seorang pemandu teksi tua yang sering menghantarnya ke hospital. Dia selalu tanya, saya dah makan belum? Kadang-kadang, dia bagi bekal. Dalam beg, ada kuih lapis dan nota kecil tulis, jaga diri, jangan kerja kuat sangat. Di hospital, Norlia dikenali bukan sebagai artis, tetapi sebagai onti penyayang. Juru rawat berkata dia sering membawa makanan kecil untuk pesakit lain di ward. Dia akan duduk, dengar cerita mereka, dan peluk bila mereka menangis, ujar seorang juru rawat muda. Saya pun kadang-kadang rasa macam nak menangis, sebab saya nampak dalam senyumannya ada kesakitan yang dia simpan. Begitulah Norlia Ghani, seorang wanita yang hidup dalam bayangan cinta, bernafas dalam kenangan, namun terus memberi walaupun dirinya makin susut. Setiap kali beliau berjalan perlahan dengan tongkat kecilnya, ada aura tenang yang menyelubungi sekelilingnya. Ada satu jenis kecantikan yang tidak boleh diukur dengan rupa atau usia. Ia datang dari pengalaman, penderitaan, dan ketabahan yang dipelajari sepanjang hayat. Dan apabila beliau bercerita, setiap patah kata bagaikan lembaran dari diari hidupnya jujur, menyentuh, dan penuh makna. Suaranya tidak tinggi, tetapi mampu menggetarkan jiwa mereka yang mendengar. Matanya tidak menangis, tetapi mampu membuat orang lain menitiskan air mata. Kini, di ambang usia emasnya, Norlia tidak mengejar glamor. Apa yang beliau kejar hanyalah ketenangan. Dan dalam ketenangan itulah, suara Norlia walaupun perlahan tetap didengari oleh ramai. Karena ia bukan suara seorang pelakon, tetapi suara seorang wanita yang telah mencintai dengan sepenuh hati, kehilangan dengan penuh maruah, dan terus hidup dengan penuh keberanian. Dan cerita itu masih belum selesai. Ada satu perkara yang Norlia Ghani tidak pernah ceritakan secara terus terang, bahkan kepada kenalan terdekatnya. Ia bukan tentang kehilangan Ramli, bukan tentang penyakit yang perlahan-lahan merayap ke dalam tubuhnya, tetapi tentang sebuah rahasia yang tersimpan kemas di dalam sebuah laci kayu di bilik belakang, laci yang hanya beliau sendiri tahu kuncinya disimpan di mana. Sesekali, ketika malam turun dan langit mendung seperti menyimpan 1000 makna, Norlia akan duduk sendirian di bilik itu. Di atas meja, lampu kecil dinyalakan, menyimbah cahaya kekuningan ke atas foto-foto lama yang disusun rapi dalam album bersampul baldu ungu. Setiap helaian diselak perlahan, seperti menyentuh kembali masa lalu yang tak mahu dia lepaskan. Di antara gambar-gambar itu, terdapat satu keping foto yang tidak pernah digantung, tidak pernah ditunjukkan kepada sesiapa. Gambar itu tidak bertanda tarikh, tiada tulisan di belakangnya. Ia kelihatan usang seorang bayi dalam dakapan seorang wanita muda yang mirip Norlia, tetapi bukan dalam pakaian biasa yang dikenali umum. Pandangan wanita itu,
seperti memikul beban yang terlalu berat untuk ditafsir oleh lensa kamera. Gambar itu tidak pernah disebut, namun setiap kali melihatnya, Norlia akan termenung lama. Ada kalanya, tangannya bergetar, seolah-olah menahan sesuatu yang terlalu lama dikurung di dalam dada. Apakah gambar itu hanya kenangan masa muda, atau ia adalah kunci kepada satu babak hidup yang tidak pernah dibuka kepada sesiapa? Mereka yang mengenali Norlia tahu bahwa beliau pernah menghilang dari industri selama hampir 2 tahun, suatu tempo yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas. Ketika ditanya dalam temu bual, beliau hanya menjawab dengan senyuman yang tidak menjelaskan apa-apa. Saya berehat sekejap, menjaga keluarga. Namun dari cara beliau menyebut perkataan keluarga, nada itu seperti menyimpan 1000 makna yang belum diucap. Beberapa rakan lama dari era 80-an pernah bercerita secara tidak rasmi tentang sebuah rumah sewa kecil di Melaka yang pernah menjadi tempat tinggal Norlia dalam tempo hilang itu. Katanya, tidak ada sesiapa yang dibenarkan masuk kecuali seorang wanita tua yang dipercayai pembantu. Tidak ada pelawat, tidak ada panggilan, tidak ada surat menyusul. Hanya sekali, seorang lelaki misteri dilihat meninggalkan rumah itu dalam keadaan tergesa-gesa, wajahnya tidak dikenali, dan selepas itu, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Siapakah lelaki itu? Apakah kaitannya dengan Norlia dan gambar bayi dalam album yang tak bertanda? Tidak ada jawaban. Dan Norlia, meskipun kini lebih terbuka, masih belum menyentuh langsung tentang babak itu. Seolah-olah ada sesuatu yang terlalu sukar untuk diluahkan atau terlalu menyakitkan untuk dibuka semula. Dalam satu perbualan sunyi di balkoni rumah, ketika langit senja melakar warna jingga keemasan, Norlia duduk di kerusi rotan lamanya, memandang ke ufuk jauh. Seorang wartawan muda, yang diberi kepercayaan untuk menemu bual beliau secara pribadi, akhirnya bertanya, dengan penuh hati-hati, "Puan Norlia, pernahkah Puan menyimpan satu perkara yang Puan rasa tidak akan pernah mampu untuk dikongsi kepada dunia?" Norlia tidak segera menjawab. Matanya tetap memandang ke hadapan. Angin petang meniup lembut tudungnya, seolah-olah semesta juga sedang menunggu jawaban. Lama beliau diam. Kemudian dengan suara yang hampir tidak kedengaran, beliau menjawab, "Ada perkara yang jika saya cerita, ia takkan membawa apa-apa selain luka. Jadi lebih baik ia kekal di sini." Beliau meletakkan tangan ke dada. Karena disinilah tempat paling selamat untuk rahasia yang tidak mau kita lepaskan. Wartawan itu tidak bertanya lagi. Namun sejak malam itu, satu persoalan terbuka. Apakah rahasia itu masih hidup dalam hidup Norlia? Atau telah menjadi hantu yang mengikutinya dalam diam? Beberapa bulan selepas perbualan itu, satu kejadian aneh berlaku. Seseorang menghantar sejambak bunga putih ke rumah Norlia. Tidak ada nama. Hanya sekeping kad kecil bertulis, "Maaf, karena tidak hadir ketika kamu paling perlukan aku." Tulisan tangan di atas kad itu halus, kemas, dan tidak dikenali. Norlia membaca kad itu dengan tenang, kemudian diam lama. Beliau tidak kelihatan terkejut, tetapi juga tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, beliau menyimpan kad itu ke dalam laci, sama tempat beliau menyimpan gambar bayi tadi. Tidak ada kata lanjut, tiada siapa tahu siapa penghantar, dan Norlia seperti biasa, tidak menjelaskan apa-apa. Hari-hari seterusnya kembali seperti biasa. Namun bagi mereka yang peka, Norlia mula kelihatan lebih termenung. Beliau sering memegang telepon lamanya, melihat sesuatu, tetapi tidak pernah membuat sebarang panggilan. Sesekali, beliau akan menaip sesuatu, kemudian padam. Tiada message dihantar. Hanya fragmen-fragmen ingatan yang datang dan pergi tanpa arah. Seorang sahabat lama pernah berkata, "Saya rasa Norlia sedang menunggu seseorang, tapi saya tak pasti orang itu masih hidup atau hanya tinggal dalam ingatan." Kata-kata itu menggambarkan satu sisi misteri dalam hidup beliau, satu ruang yang tidak boleh ditembusi walau oleh mereka yang paling dekat dengannya. Mungkin itulah kekuatan sebenar Norlia. Bukan karena beliau mampu bertahan walau duka menyesak, tetapi karena beliau tahu apa yang harus disimpan
Apa yang harus dilepaskan? Dan dalam memilih untuk menyimpan, beliau mencipta satu dunia sendiri, dunia yang penuh dengan persoalan, dengan potret-potret masa lalu, dan dengan detik-detik yang hanya beliau dan Tuhan tahu kebenarannya. Dan kini, bila seseorang bertanya, siapakah sebenarnya Norlia Ghani? Tiada siapa mampu menjawab dengan pasti, karena di sebalik setiap senyumannya ada pintu yang belum dibuka. Di sebalik setiap kata-katanya ada bait yang belum lengkap, dan di sebalik hidupnya yang terlihat tenang ada rahasia yang masih belum dituturkan. Beberapa hari selepas ulang tahun kelahirannya yang ke-76, Norlia Ghani menerima sepucuk surat, bukan melalui pos biasa, bukan juga melalui tangan sesiapa yang dikenali. Ia diselitkan diam-diam di dalam kotak surat, tanpa nama pengirim, tanpa cap rasmi. Kertasnya berwarna kuning pudar, dan baunya seolah-olah disimpan terlalu lama di tempat yang sunyi dan berhabuk. Tulisan di dalamnya pendek, namun cukup untuk membuatkan Norlia terdiam lama di ambang pintu rumahnya. Aku tidak datang semula untuk meminta maaf. Aku cuma ingin kau tahu aku masih ingat. Itu sahaja, tidak lebih, tidak kurang. Namun cukup untuk membuka semula kotak-kotak lama yang telah lama beliau kunci dengan harapan takkan disentuh sesiapa. Malam itu, buat kali pertama dalam waktu yang lama, Norlia masuk ke bilik belakang, bilik yang hampir tidak dimasuki lagi. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, disinilah tempat semua kenangan yang paling beliau takuti dan sekaligus paling beliau rindui disimpan. Album-album lama, kaset rekaman suara, dan juga laci berkunci itu. Beliau membuka laci itu perlahan, seperti seseorang yang memasuki ruang waktu. Gambar bayi yang dahulu selalu disimpan dalam album kini diletakkan di atas meja. Di sebelahnya, ada satu lagi gambar yang baru muncul, entah dari mana, gambar seorang lelaki yang wajahnya hampir serupa dengan Ramli, tetapi lebih muda, lebih asing, dan entah bagaimana, ada sesuatu yang tak kena. Norlia menatap kedua-dua gambar itu berjam-jam. Malam berganti dini hari. Bunyi jam dinding berdetik seperti gema waktu yang melangkah pelan-pelan menuju ke sesuatu yang tidak pasti. Di luar jendela, angin meniup dedaun tua yang gugur satu persatu. Dalam sunyi malam itu, tidak ada siapapun yang tahu apa sebenarnya yang sedang berkecamuk di dalam hati seorang wanita tua yang selama ini dianggap tabah dan sempurna. Adakah lelaki di dalam gambar itu adalah seseorang dari masa lalu yang tak pernah diberi tempat? Atau mungkin seseorang yang beliau pilih untuk lupakan tetapi tidak pernah benar-benar hilang? Beberapa hari kemudian, Norlia menghilang dari radar media. Tidak ada kemunculan di TV, tidak ada berita di akhbar, rumahnya tetap kelihatan sama jendela, masih terbuka setiap pagi. Bunga orkid masih disiram seperti biasa, dan lampu ruang tamu tetap dinyalakan menjelang malam. Tetapi sosok tubuhnya seperti lenyap dalam kabut waktu. Orang-orang sekeliling mula bertanya, adakah beliau pergi bercuti secara senyap? Atau hanya sedang berehat daripada khalayak? Atau mungkin beliau sedang bertemu seseorang? Salah seorang wartawan yang pernah rapat dengan beliau coba menelepon, tetapi tidak berjawab. Akhirnya, wartawan itu menghantar pesanan suara, Puan Norlia, jika Puan mendengar ini, kami semua rindu akan suara dan senyuman Puan. Dunia seni sepi tanpa Puan. Tidak lama kemudian, hanya satu balasan diterima. Dalam bentuk message ringkas, bertulis, kadang-kadang, diam adalah satu-satunya cara untuk menjaga cerita. Tetap hidup, itu sahaja, tidak ada lanjutannya. Beberapa minggu selepas itu, salah seorang pelakon muda yang pernah bekerja bersama Norlia berkongsi di media sosial, saya pernah bertanya kepada beliau apa yang paling beliau takutkan dalam hidup. Beliau jawab, apabila cerita saya tidak menjadi cerita saya lagi. Bila orang lain mula menulis semula hidup, saya mengikut cara mereka. Dan sejak itu, ramai yang mula menyoal kembali, apakah yang selama ini kita tahu tentang Norlia Ghani benar-benar kebenaran? Atau kita hanya melihat cermin kabur dari satu kehidupan yang terlalu kompleks untuk dirangkum oleh kamera dan kata-kata? Adakah benar beliau hanya seorang istri yang setia dan pelakon legenda?
Atau beliau juga adalah seorang ibu yang kehilangan, seorang kekasih yang pernah dikhianati, seorang wanita yang menyimpan identiti kedua dalam hidup yang tak pernah kita tahu? Dan jika ya, kenapa beliau memilih untuk diam? Seorang penulis novel pernah berkata, orang seperti Norlia bukan untuk difahami, tetapi untuk dirasai. Dan mungkin itulah hakikatnya. Kehidupan beliau ibarat sebuah film hitam putih yang hanya boleh ditonton dalam diam, dengan hati terbuka dan pikiran yang tak menuntut semua jawaban. Hari ini, jika Anda berjalan melewati rumah Norlia, Anda mungkin akan melihat langsir yang perlahan-lahan bergerak di tiup angin. Anda mungkin terdengar bunyi musik lama berkumandang dari radio yang sudah berkarat. Tetapi Anda tidak akan tahu siapa yang berada di dalamnya. Dan Anda tidak akan tahu jika cerita yang Anda pikir telah selesai sebenarnya baru sahaja bermula. Karena ada kisah yang tidak ditulis dalam akhbar, ada pertemuan yang tidak tercatat dalam skrip, dan ada cinta yang tidak pernah diucapkan, tetapi hidup dalam diam, dalam ruang yang tidak kelihatan, dan dalam setiap hembusan nafas seseorang yang memilih untuk menyimpan daripada menceritakan. Dan disinilah kita tinggalkan cerita ini bukan karena ia telah berakhir, tetapi karena ia tidak pernah benar-benar bermula.